Allahu Akbar. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Taala. Malam ni kita sambung pengajian kitab Syama'il Syarifah yang diambil atau yang dipetik daripada kitab Al-Jami'us Shaghir yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Malam ni kita sambung hadis yang ke-83 lah. Malam ni kita sambung hadis yang ke-83. Tapi kalau ikut bilangan hadisnya, hadis bernombor 6552. Muka surat 407 tu. Muka surat 407 tu. Hadis nombor 6552. 6552. 407. Hadis nombor 6552. Dan kalau kita kira daripada awal bab kana ni, ia adalah hadis nombor 83. Baik. Kana sallallahu alaihi wasallam wa bi sanadina ila al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala ila an qala kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuhrima yatatayyabu bi atyaba ma yajid. Kana idza arada an yuhrima yatatayyabu bi atyaba ma yajid. Rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Dan sahih tu ialah sahih. Baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, kana makna kana adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Idza arada an yuhrim, apabila baginda hendak berihram. Apabila baginda hendak berihram, baginda yatatayyabu, baginda memakai wangi-wangian. Baginda memakai wangi-wangian bi atyaba ma yajid, dengan wangian yang paling baik yang baginda ada. Dengan wangian yang paling baik yang baginda ada atau yang baginda miliki. Hadis ni riwayat Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okay, saya ulang semula. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak berihram, maka baginda memakai wangi-wangian, baginda memakai haruman dengan wangian atau dengan haruman yang paling baik yang baginda ada. Baik. Hadis riwayat Sahih Muslim. Riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ni hadis ni bagi tahu di antara amalan lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada baginda berihram. Kita tahu orang yang pakai ihram, orang yang sedang berihram, haram pakai wangi-wangian. Tapi yang ini ialah sebelum.
orang yang pakai ihram disunatkan sebelum pakai ihram, disunatkan dia mandi dulu. Selepas dah mandi, kemudian bersihkan badannya. Ialah macam nak mandi Jumaat tu, sunat cukur, bersihkan badan. Kemudian lepas tu, sebelum dia berniat ihram, maknanya dia pakai pakaian ihram, dan sebelum niat ihram disunatkan dia pakai wangi-wangian. Dan ini dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Maknanya lepas dah berihram semua, baginda pakai wangi-wangian, dan kemudian lepas tu baginda pun berniat ihram. Bila dah niat ihram, waktu tu tak boleh lagi pakai wangi-wangian. Jadi ini ialah sebelum. Dan memang disunatkan, maksudnya baginda pakai wangi-wangian yang paling baik yang baginda ada tu, maksudnya apa yang wangi-wangian yang mudah untuk baginda dapat dari baginda sallallahu alaihi wasallam, pakai itulah yang ada. Mana wangi-wangian untuk laki lah, wangi-wangian untuk laki. Jadi wangi-wangian yang dipakai sebelum ihram dan lepas ihram, wangi-wangian tu akan kekal. Bau wangi tu tak ada masalah. Tapi jangan pakai baru. Mana lepas dah pakai ihram, lepas tu tak boleh pakai. Lepas dah niat ihram, lepas dah pakai kain ihram dan dah berniat ihram. Ihram tu bermula dengan niat. Bukan semata-mata pakai kain ihram. Semata-mata pakai kain ihram, tapi kalau tak berniat, maka itu masih lagi dikira belum ihram. Baik. Jadi ni maksudnya bila baginda nak berihram, niat ihram, baginda akan pakai wangi-wangian, lepas tu barulah baginda sallallahu alaihi wasallam pun niat ihram. Dia memang sunat lah ni. Kan? Jadi kalau kita secara umumnya, kalau orang yang pergi zaman sekarang ni, kalau orang yang pergi buat haji ataupun umrah, satu, kadang-kadang orang datang dari Madinah. Kalau orang datang dari Madinah, biasanya dia akan pakai ihram tu, dia akan niat ihram tu ialah di Zulhulaifah Bir Ali. Jadi tapi kadang-kadang kat situ biasanya berhenti sekejap je. Kalau Nabi SAW kat situ lah Nabi SAW mandi dan baginda pakai ihram dan baginda berniat ihram kat situ, kat Bir Ali. Kalau ini baginda SAW daripada kota Madinah. Jadi kalau orang yang biasanya sekarang ni biasa dah pakai ihram daripada Madinah lagi, tapi nanti sampai kat Bir Ali barulah niat. Jadi dia mungkin boleh lakukan, kalau contoh kata daripada Madinah lagi kat hotel, dia dah mandi, dia pun dah pakai kain ihram, boleh pakai wangi-wangian. Bahkan sunat, bukan boleh, bahkan sunat pakai wangian. Lepas tu barulah dia bertolak pergi ke Bir Ali, dan kemudian lepas tu pergi ke Mekah. Tapi kalau kadang-kadang ada jemaah umrah yang memang bertolak dari Malaysia pergi mana? Jeddah. Jadi dia punya ihram dia dekat atas terbang. Bila lalu miqat kat Qarnul Manazil, maka akan niat. Waktu tu niat ihram. Jadi nak pakai minyak wangi kat mana? Dia boleh lah pakai kat rumah, boleh. Kan? Ataupun maknanya pada pakai itu dalam kat terbang, sebelum berniat ihram, maka dia pakai minyak wangi. Okey, baik. Khair, sambung. Jadi hadis ni riwayat Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana sallallahu alaihi wasallam, hadis seterusnya, hadis yang ke-84, hadis nombor 6553 tu. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuthifar rajula bi tuhfatin saqahu min ma'i zamzam. Halam tu maksudnya rawahu Abu Nuaimin fil Hilyah. Maksudnya riwayat Abu Nuaim dalam Hilyah. Halam tu makna kitab Hilyah, Hilyatul Awliya. Ini Ibn Abbas, iaitu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat ini ada dhaif. Riwayat ini adalah dhaif. Sebab kerana satu dalam sanad dia adanya, dikatakan adanya yang qita', terputus sanad. Kemudian juga mereka kata yang lebih kuatnya ialah hadis ni mauquf ke marfu'. Tapi tak apalah. Okey. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza arada an yutifar rajula, apabila baginda hendak, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak an yutifar rajula, baginda hendak memberi hadiah. Yutifa ni makna bagi hadiah.
ar-rajula kepada seseorang bitufatin dengan apa-apa hadiah, saqahu min ma'i zamzam, maka baginda akan memberinya minum min ma'i zamzam, air zamzam. Baginda akan memberinya minum daripada air zamzam. Hadis ni riwayat Abu Nuaim, Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya, daripada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda hendak memberi hadiah kepada seseorang, maka baginda memberi dia minum air zam-zam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, hadis ni menunjukkan kepada air zam-zam ialah antara pemberian yang begitu berharga. Maksudnya air zam-zam ni ialah di antara kita kata satu minuman yang begitu mahal lah, satu minuman yang begitu berharga. Jadi Nabi SAW, antara amalan Nabi, di antara hadiah yang baginda bagi hadiah, ialah baginda bagi hadiah zam-zam, bagi orang minum air zam-zam. Kadang-kadang kita mungkin anggap zam-zam ni biasa, tapi bagaimanapun zam-zam ialah satu pemberian yang begitu, maksudnya yang begitu berharga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kadang-kadang bila baginda nak bagi hadiah pada orang, baginda bagi hadiah apa? Air zam-zam. Ini kenapa? Kerana banyaknya fadilat zam-zam. Faedah dia banyak. Bahkan juga air zam-zam ni dalam hadis begitu banyak bagi tahu fadilatnya, dan bahkan dalam kitab yang terdahulu pun bagi tahu fadilat dia. Kitab-kitab yang dulu pun ada bagi tahu fadilat air zam-zam. Dan air zam-zam ni pun daripada zaman Nabi, ialah daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi fadilat ni begitu banyak. Sebab itu ada dalam hadis juga ada beritahu bahawa ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam ni ikut niat orang yang meminumnya. Ada orang minum air alim, maka dia minum air zam-zam, maka Allah kabulkan. Dan juga dalam hadis juga beritahu orang yang bila minum zam-zam dan berdoa, doanya Allah kabulkan. Air zam-zam. Dan dalam hadis juga beritahu air zam-zam air diberkati, air yang suci. Mana air yang mana Allah hadiahkan kepada kita semua berkat pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan juga keluarganya, iaitu Nabi Ismail dan juga Hajar alaihi wassalatu wassalam. Jadi kerana air zam-zam ni begitu diberkati, maka kerana itu zam-zam ni bukan orang kata benda biasa-biasa, tapi dia adalah pemberian yang begitu berharga. Kerana itu juga antara hadiahnya Rasulullah bagi hadiah zam-zam. Ini hadis ni bila kita baca, bukanlah setiap kali baginda bagi hadiah, baginda bagi hadiah zam-zam. Tidak semestinya baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda bagi hadiah zam-zam. Tapi ialah antara pemberian baginda ialah zam-zam. Bukanlah setiap kali kalau baginda bagi hadiah tu zam-zam je. Kalau kita tengok ada kadang baginda bagi hadiah yang lain. Tetapi ialah di antara hadiah yang baginda bagi ialah apa dia? Air zam-zam. Baik. Jadi hadis yang seterusnya, kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'uwa ala ahadin aw yad'uwa li ahadin qanata ba'da ar-ruku'. Qanata ba'da ar-ruku' rawahu ha ni maknanya sekejap ha ialah ha siapa? Sekejap. Ahmad. Itu hadal. Kalau Ahmad Hamim kan? Ahmad. Qaf. Sekejap saya tengok. Ha ni ialah siapa yang dimaksudkan dengan ha? Kalau kitab tuan-tuan siapa? Ha. Kha kan? Okey. Itulah kalau kitab saya yang nuskhah lain iaitu ialah kha. Tu saya pun tengok gak kha. Siapa yang dimasukkan dengan bukan ha Kha. Sepatutnya kha.
kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ruku'. Ha. Bukan ha, patutnya kha. Kalau kha baru kena. Kalau kha tu makna Bukhari lah. Kalau kha tu maksudnya iaitu Al-Bukhari. Hadis ni riwayat Bukhari. Okay, memang riwayat Bukhari dan hadis ni adalah hadis sahih. Baik, bukan ha, betul kan? Kha, tak titik kat atas. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'uwa ala ahadin aw yad'uwa li ahadin qanata ba'da ruku'. Qanata ba'da ruku'. Kena kha. Kha makna rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahih. Baik. Jadi adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak, okey, ni tengok bahasa Arab punya orang kata antara kelebihan bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia kadang diikut pada huruf yang datang lepas tu. Sini kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'uwa. Yad'uwa ni ialah asal makna ialah yad'uwa makna doa. Apabila baginda nak doa. Tapi kemudian datang lepas ayat doa ala. Kalau selepas yad'uwa datang ala, ialah memberi makna baginda mendoakan keburukan. Apabila baginda nak mendoakan keburukan seseorang, au yad'uwa li ahadin, atau baginda nak mendoakan kebaikan seseorang. Tengok dia beza kat mana? Beza kat huruf ala dengan la. Kalau yad'uwa lepas dia ala, makna doakan keburukan. Kalau selepas yad'uwa datang lam, la, li, maka ialah memberi makna berdoa, mendoakan kebaikan. Qanata ba'da ruku', maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkunut, baginda berdoa kunut lepas daripada rukuk. Selepas daripada rukuk. Jadi hadis ni riwayat Bukhari daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mana adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak mendoakan keburukan satu orang, atau baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan satu orang, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkunut selepas daripada rukuk. Hadis riwayat Bukhari daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini ialah di antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jugalah, antara amalan Nabi. Di antara amalan Nabi, kadang-kadang kalau baginda nak mendoakan, contohnya ada satu kaum mereka zalim kepada orang Islam, mereka buat pengkhianatan kepada orang Islam, maka Nabi SAW pun telah baginda telah mendoakan kunut nazilah untuk mereka. Macam kalau kita baca tahun 4 Hijrah. Tahun 4 Hijrah telah berlaku satu peristiwa. Bahkan bukan dua peristiwa berlaku. Iaitu satu bulan Safar, satu rombongan sahabat Nabi, iaitu rombongan Ar-Raji' seramai 10 orang. Mereka telah dikhianati dan dibunuh. Ini lebih kurang 10 orang. Bulan Safar tahun 4 Hijrah. Bulan yang sama juga, satu lagi rombongan sahabat Nabi, 70 orang. Mereka telah dikhianati dan kemudian mereka telah dibunuh. 70 orang semua. Dan ini dipanggil peristiwa Bi'ru Ma'unah. Jadi tahun 4 Hijrah telah berlaku satu peristiwa Ar-Raji'. 10 orang sahabat Nabi terkorban. Cuma ada yang meninggal, dibunuh awal, ada dibunuh kemudian. Satu lagi peristiwa bulan yang sama juga, iaitu rombongan Bi'ru Ma'unah. Sahabat Nabi yang pergi satu tempat nama Bi'ru Ma'unah, 70 orang yang kebanyakan mereka ialah ahli sufah. Mereka telah dibunuh. Jadi bila berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sahabat Nabi telah dibunuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat beritahu baginda telah buat kunut nazilah selama sebulan. Baginda buat kunut nazilah. Dan baginda buat kunut itu yang lepas daripada rukuk. Jadikan itu dalam mazhab Syafi'i ialah kunut selepas daripada rukuk. Tapi ni ada khilaf dalam mazhab. Antara mazhab ada khilaf. Kan, kalau Hanafi dia ni kunut dia ialah sebelum rukuk. Kalau Syafi'i kunutnya ialah lepas rukuk. Kan? Jadi kitanya kunut selepas rukuk.
Kalau mazhab Hanafi, kunut dia lepas rukuk, sebelum rukuk. Tak apalah, kita bukan nak bicara berkenaan khilaf tu, masing-masing ada dalil, tetapi ini antara dalil daripada mazhab kita lah. Ini adalah dalil bagi mazhab kita, iaitu kunut selepas daripada rukuk. Dalam hadis ni bagi tahu baginda kunut lepas daripada rukuk. Jadi kadang-kadang baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, doa tu doa keburukan. Doa keburukan tu kenapa? Bukan baginda terus doakan supaya mereka ditimpakan azab, tetapi ialah baginda doa tu kerana supaya Allah balas terhadap perbuatan mereka. Jadi makna kaum tu, macam contohnya dalam peristiwa Bi'r Ma'unah tu, kaum yang khianat pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, ialah kabilah tu nama kabilah Usayyah, kabilah Ri'il dan kabilah Zakwan. 3 kabilah ni, Bani Usayyah, Ri'il dan Zakwan. 3 kabilah ni bila berkhianat pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah doakan kunut nazilah untuk mereka selama sebulan. Baginda doa kunut 5 solat waktu. Baginda doa, ya Allah, aku serah kepada engkau untuk engkau balas perbuatan Allahumma alaika bi Usayyah wa Ri'il wa Zakwan. Aku serah kepada engkau untuk balas perbuatan kabilah Ri'il, Usayyah, Ri'il dan Zakwan. Jadi baginda telah buat doa kunut selama sebulan. Tapi kadang-kadang pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kunut untuk orang yang buat baik. Kan baginda doakan untuk mereka. Tapi tidaklah lama. Maknanya kadang-kadang mungkin dalam satu solat baginda doa kunut dan baginda juga doakan untuk kebaikan satu kaum. Tapi yang kalau kunut nazilah tu baginda pernah buat selama sebulan. Jadi maknanya baginda kunut lepas dari rukuk ni, kadang-kadang baginda doakan tu untuk supaya dibalas keburukan, ataupun baginda doakan kebaikan untuk seseorang atau untuk salah satu kaum. Baik. Dari sebab itu kalau kita tengok doa kunut kan, kalau kita tengok dalam doa kunut ni, dia berbentuk pujian dan ada berbentuk juga doa. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu doa. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, sampai situ doa. Ni fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walid wa la yu'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu ialah pujian. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Benar, wa sallallahu tu itu boleh juga dikatakan doa dan boleh juga dikatakan sebagai pujian. Tapi dalam doa kunut ni pun ialah kita minta pada Allah Taala supaya apa dia? Allah bagi hidayah kepada kita. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Allah bagi afiat pada kita. Wa tawallana fi man tawallait. Allah bantu kita. Wa barik lana fi ma atait. Allah berkati kita. Dan apa dia? Allah jauhkan kita daripada musibah. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Jadi dalam doa kunut ni ialah ada banyak permintaan dan juga minta juga Allah lindung kita daripada musibah. Lepas tu kita puji Allah Taala. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walid wa la yu'izzu man adait. Itu pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda berdoa kunut itu ialah selepas dia rukuk. Dan hadis ni ialah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi di sahih dalam kitab tafsir. Dalam kitab tafsir dekat dalam Sahih Bukhari itu, dalam kitab tafsir, maknanya Imam Bukhari telah riwayatkan hadis ni daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, sambung. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajra thumma dakhala mu'takafah. Thumma dakhala mu'takafah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha. Dal tu makna Abu Daud. Ta makna Tirmidzi. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila baginda nak, an ya'takifa, bila baginda nak beriktikaf. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak iktikaf, solat fajr, baginda pun solat subuh. Baginda solat subuh, thumma dakhala mu'takafah, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pun masuklah ke tempat iktikaf baginda. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak iktikaf, maka baginda solat fajar, solat subuh, dan baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat iktikaf baginda. Mu'takafah tu maknanya
tempat iktikaf baginda. Hadis ni riwayat Abu Daud dan Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi diriwayatkan juga oleh imam-imam yang lain. Bukan setakat Imam Daud Tirmizi je. Bahkan juga diriwayatkan juga dalam Nasa'i juga diriwayatkan. Tapi hadis ni sebenarnya panjang, tapi dalam hadis ni ialah dia potongan hadis ni. Hadis ni sebenarnya panjang lagi, tapi hadis ni diriwayatkan secara ringkas. Inilah potongan daripada hadis. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kalau kita baca hadis kadang-kadang, ini antara petua, bukan petua lah, bahkan peringatan, tanbih bila kita baca hadis. Kalau kadang-kadang bila kita baca hadis, satu hadis kita baca, jangan terus kita jadikan itulah semestinya Nabi lakukan demikian. Jadi ini antara amalan Nabi. Tapi kadang-kadang Nabi SAW juga ada amal kayak lain. Kalau kita tengok dalam hadis ni, baginda mulakan iktikaf bila? Lepas main subuh. Kan, baginda SAW bila baginda iktikaf, baginda akan solat subuh dulu. Lepas solat subuh barulah baginda mulakan iktikaf. Baginda masuk tempat iktikaf Nabi. Di zaman Nabi SAW, kita dah tahu, kita semua sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, iktikaf ni syarat dia mesti mana? Dalam masjid. Surau boleh iktikaf tak? Surau tak ada iktikaf. Iktikaf mesti dalam masjid. Dan masjid ni akan jadi ialah bila wakaf tempat tu dinamakan wakaf sebagai masjid, maka kawasan itu, tempat tu dijadikan sebagai masjid lah, dikira sebagai hukum masjid. Dan masjidnya ada hukum khas. Apa hukum khas bagi masjid? Jadi masjid ni dia, satu, pertama, orang yang berjunub haid tak boleh masuk. Dan kemudian masjid ialah ada iktikaf. Dan bila masuk masjid, disunatkan tahiyatul masjid. Ini hukum untuk masjid. Kan? Hukum untuk masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, zaman Nabi dulu, Nabi bila iktikaf, ialah Nabi iktikaf dalam masjid. Satu, kita kata iktikaf yang iktikaf harian. Iktikaf harian ni bila? Bila kita masuk masjid, kita pun niat iktikaf. Itu ialah iktikaf yang sekejap. Iktikaf sekejap-sekejap. Memang disunatkan bila kita masuk masjid, kita disunatkan iktikaf. Tapi satu lagi ialah iktikaf bulan Ramadan. Iktikaf bulan Ramadan yang Nabi SAW buat macam mana? Ini antara amalan yang negara kita memang boleh kata hampir tak ada langsung. Tak keterlaluan kalau dikatakan hampir tak ada langsung. Amalan sunnah ni yang saya akan sampaikan ni ialah negara kita boleh dikatakan hampir tak ada langsung. Apa dia? Kalau Nabi punya iktikaf bulan Ramadan, ialah secara umumnya Nabi iktikaf 10 hari akhir Ramadan, dan Nabi akan terus iktikaf sampailah ke pagi raya. Mana 10 hari akhir. Tapi ada riwayat bagi tahu bila dah akhir-akhir hayat Nabi, Nabi pernah iktikaf juga 20 hari. Nabi pernah iktikaf 20 hari. Nabi SAW mula-mula tu Nabi ada iktikaf 10 hari. Tapi akhir-akhir hayat Nabi juga ada iktikaf 20 hari. Maka ada riwayat bagi tahu tahun kewafatan Nabi tu, yang Nabi dah dekat nak wafat, Ramadan yang last Nabi jumpa, Nabi iktikaf sampai 20 hari dalam masjid. Bila baginda iktikaf, iktikaf Nabi ialah langsung tak keluar. Duduk terus dalam masjid, melakukan ibadat, sampailah akhir bulan Ramadan dah habis. Bila masuk Syawal pagi itu, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam balik. Jadi iktikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 10 hari terus tak keluar di masjid, kecuali baginda hanya keluar untuk qada hajat. Dan kalau macam tu dia iktikaf begitu, ialah keluar hanya sekadar untuk qada hajat saja, maka itu tak membatalkan iktikaf. Jadi ini iktikaf sempurna bulan Ramadan. Baginda SAW terus duduk 10 hari dalam masjid, tak keluar-keluar. Kita ada ke negara kita? Negara kita tak ada. Negara kita tak ada. Satu, pertama, masjid pun tak menyediakan tempat. Yang kedua ialah orang kita pun kerja. Tapi satu lagi, sebab kerana suasana tu tak dihidupkan. Kadang ada dia orang free, tapi kerana sunnah tu tak dihidupkan. Tapi kalau kita pergi setengah negara, macam saya dulu macam belajar kat Pakistan, dekat India, memang kita tengok jelas bila tiba bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan, masjid-masjid di sana menjadi kebiasaan. Mereka akan sediakan ruang, biasanya ruang belakang lah, macam ruang belakang ni,
Diorang akan bahagikan petak kecil-kecil. Sekadar satu orang muat tidur, petak tu kecil kan, biasa penuh. Bilik kecil. Dia akan pasang tabir. Jadi siapa yang nak itikaf akan daftar nama kat masjid, dia akan duduk itikaf. Tak keluar. Tapi mereka ada syarat-syarat lah, jaga kebersihan dan sebagainya. Dan biasanya kadang-kadang kalau setengah masjid, mungkin masjid tu masjid standard sikit, masjid kat bandar. Kadang-kadang masjid tu yang support, sediakan untuk orang itikaf ni makan dan minum mereka. Ialah sekali sekali untuk sahur dan sekali buka puasa je. Cuma kalau mungkin malam-malam ke apa ke, kalau mereka nak makan lebih, itu disediakan oleh ahli keluarga mereka. Ahli keluarga mereka bawa datang. Tapi mereka akan itikaf. Orang itikaf ni, dia akan masuk sebelum 21 Ramadan, dia akan datang mulakan itikaf. Jadi ini amalan ni juga dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Masjid Nabawi tu, ni masjid, contoh kata masjid, dekat belakang tu disediakan dulu tempat itikaf. Di tempat itikaf Nabi tu, Allah alam, mungkin dekat sebelah sini ke, sebelah sini kat belakang kan. Jadi bila Nabi SAW nak mulakan itikaf, Nabi solat subuh jemaah. Lepas tu baginda pun mula masuk dalam tempat itikaf Nabi. Baginda pun melakukan ibadatlah dalam tu kan. Ni yang cerita ni permulaan baginda itikaf. Tapi ini ialah kadang-kadang Nabi pernah buat macam ni. Tapi secara umum ni, kalau kita baca dalam hadis, Nabi mulakan itikaf lepas maghrib, bukan lepas subuh. Cuma dalam hadis ni pernah Nabi buat macam tu. Bukanlah setiap masa. Bukanlah setiap kali Nabi SAW bila baginda itikaf, Nabi buat macam ni. Kadang-kadang Nabi itikaf, Nabi mulakan itikaf bila lepas subuh. Tapi kebiasaan baginda akan mula itikaf lepas daripada maghrib. Maghrib bila? Maghrib 21 hari bulan. Maghrib 21 hari bulan, Nabi SAW akan memulakan iktikafnya. Jadi baginda SAW akan iktikaf selama 10 hari akhir bulan Ramadan. Jadi baginda bila tiba hari 10 hari akhir bulan Ramadan, Nabi akan mula iktikaf. Jadi kelebihan iktikaf ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, begitu besar kelebihan dia. Ada dalam hadis sebutkan, siapa yang iktikaf satu malam semata-mata kerana Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jauhkan dia daripada api neraka sejauh 7 parit. Satu parit adalah lebih luas daripada timur dan barat. Satu parit adalah lebih luas daripada timur dan barat. Maknanya ini kelebihan apa? Kelebihan iktikaf. Ada disebutkan dalam riwayat. Baik, riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi iktikaf ni makna pahala dia begitu besar. Jadi iktikaf yang paling hebat ialah satu orang, riwayat tadi tu bukan satu malam, beritahu satu hari. Man itakafa yauman ibtigha wajhillah ba'adallahu bainahu wa bainan nari sab'a khanadiqa ab'ada mimma bainal khafiqain. Jadi riwayat yang saya sebutkan tadi tu ialah beritahu satu hari iktikaf. Ganjaran iktikaf satu hari. Jadi ini antara amalan yang mana di negara kita, antara amalan yang masih belum wujud lah. Kalau ada tempat pun saya pernah tengok, sepanjang hidupnya saya pernah tengok sekali je kot. Kalau kat Malaysia ni kalau ada sibtalingnya, sibtaling dia, kalau bulan Ramadan memang disediakan ruang untuk orang iktikaf, duduk dalam masjid lah kan. Tapi sebelum daripada datangnya fitnah Covid ni, tapi bila datangnya musibah Covid ni, kan segala masjid pun tutup kan, tak boleh buka masjid. Jadi orang pun tak berani nak buka masjid kan, masjid pun kunci. Kalau dulu tak ada masalah kan. Jadi baru ni pun 2 tahun yang lepas pun memang sibtaling pun tutup lah kan, tak adalah amalan-amalan iktikaf tu semua tak ada kan. Semoga Allah jadikan keadaan seperti biasa balik, insya-Allah, amin. Tapi ini antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi macam mana tu? Tapi kalau kita sekarang ni, kalau biasa ada orang Malaysia buat ni, kat Malaysia biasa buat macam mana? Bila malam, kadang-kadang masjid buat qiyamul lail. Itulah orang datang. Kadang pukul 3 pagi, atau kadang ada juga yang tidur di awal kan, tapi datang, lepas tu qiyamul lail, lepas tu balik lah kan. Tapi cuma kalau nak rebutkan peluang tu, kalau boleh datang qiyamul lail tu jangan lupa niat iktikaf
Jangan lupa niat iktikaf kan. Dia sebenarnya qiyamul lail ni waktu malam dia bukan berjemaah. Sebenarnya lah, saya bukan cerita boleh tak boleh. Kalau cerita boleh ke tak boleh memang boleh. Tapi sebenarnya qiyamul lail malam ni dia ialah secara bersorangan. Afdalnya sendiri-sendiri. Sebab dia memang amalan malam ni amalan bersorangan. Tapi kadang-kadang sebagai galakan kadang orang kita ni suka bila jemaah tu dia semangat nak datang. Dan dia akan buat. Dan kadang satu lagi dia ada pimpinan, dia dipimpin. Maka dia datang, dia buat. Kalau sebab kau tak buat, tak buat. Orang kita macam tu. Bila tak buat langsung. Jadi untuk supaya nak bagi galakan dia buat, maka kita buatlah qiyamul lail berjemaah tu. Sebenarnya sebagai satu inisiatif untuk galakan. Sebab kita tengok kan, kadang contoh kata, tuan-tuan tengok kadang kat masjid kita, kat masjid-masjid kita, bila buat qiyamul lail, kadang-kadang datang orang 3 saf, 4 saf, 5 saf, 6 saf datang. Tapi cuba tak buat qiyamul lail. Rasa-rasanya kalau kita bukanlah menilai orang, tapi rasa-rasanya semua yang datang tu memang tak buat pun. Yang datang tu. Tapi dia dengar ada qiyamul lail, oh ya qiyamul lail lah datang. Paling kurang datang lah. Kan? Sama juga macam kadang orang ulama kita dulu-dulu kan, susun baca Yasin malam Jumaat tu. Sebab kadang orang memang tak lekat datang masjid. Tapi nak tarik orang datang masjid, paling kurang buatlah malam Jumaat. Hari kita tengok malam Jumaat tu orang datang lah juga. Yang tak nak datang pun datang. Kan? Yang tak nak datang pun dia datang. Jadi sebenarnya galakan kan untuk beramal. Kalau zaman Nabi dulu apa perlu? Zaman Nabi dulu memang 100% orang datang semayang. Kan? 100% orang datang semayang. Kan? Bahkan orang yang tak datang semayang memang takut dituduh munafik. Jadi kan itu mereka tak berani datang semayang. Munafik pun tak berani tak datang semayang. Sebab apa? Kalau dia tak datang semayang, orang tahu dia munafik. Maka oleh kerana nak tutup munafik dia datang tak semayang. Punyalah zaman Nabi tu punya hebat. Maka kalau pada zaman tersebut, kita boleh tahu lah macam mana keadaan tahajudnya. Jadi waktu malam secara umum sahabat bangun tahajud dengan tangisan, dengan ialah orang kata merintih, merayu depan Allah Ta'ala. Tapi zaman kita ni ialah zaman yang lain. Jadi oleh kerana itu, apa yang saya nak sampaikan ialah, kalau contoh kata bila bulan Ramadan ada dibuat qiyamul lail ke apa ke, itu sebagai galakan. Tapi yang penting kalau kita duduk masjid, buat qiyamul lail kat masjid, maka janganlah kita tinggalkan yang iktikaf tu. Sebab kerana dalam bulan Ramadan memang ada fadilat iktikaf, memang ada galakan iktikaf secara khusus, maka bulan Ramadan jangan tinggalkan iktikaf. Lagi-lagi Ramadan bila kita masuk masjid, duduk dalam masjid, maka jangan lupa niat iktikaf. Sebab tu saya pun selalu dalam ceramah saya selalu sampaikan, di banyak tempat bila bulan Ramadan ni, kalau tuan-tuan mampu, ni khusus untuk lelaki lah, perempuan tak ada. Tapi yang lebih ni untuk lelaki. Terutama kalau lelaki, bila mereka datang, kalau mereka mampu untuk buat ibadat, banyakkanlah ibadat dalam masjid. Supaya mereka dapat iktikaf. Kemudian duduk dalam masjid, iktikaf. Dan jangan lupa niat iktikaf lah. Duduk dalam masjid tu niat iktikaf. Lagi-lagi 10 hari akhir Ramadan. Kita faham, negara kita kebanyakan ni ada kekangan kerja. Jadi kadang terpaksa pergi kerja pagi, petang. Tapi kadang Zuhur dah free. Atau lepas Zuhur free. Jadi kadang lepas Zuhur free tu, duduk di masjid baca Quran. Duduk kan. Niat iktikaf. Mungkin tak apalah. Nanti kadang-kadang petang, lepas dah asar sikit, kadang kita tahu kadang-kadang mungkin orang rumah suruh beli sikit barang. Nak masak, pergi beli sikit barang. Kan? Lepas tu kadang bila maghrib buka puasa, mungkin kadang buka puasa kat masjid okey lah, tapi kadang buka puasa kat rumah. Bila buka puasa kat rumah, cepat-cepat datang masjid. Duduk. Kalau boleh malam tu tak apa, balik lambat pun tak apa. Kan maknanya lamakan masa di masjid untuk dapatkan iktikaf tu. Ini kalau yang saya cerita ni di Malaysia, tapi kalau di setengah negara, memang iktikaf mereka ialah bila akhir bulan Ramadan, sepanjang-panjang Ramadan iktikaf dalam masjid. Bukan, maknanya sepanjang 10 hari akhir tu. Jadi amalan Nabi ialah biasanya Nabi akan iktikaf malam 21 tu lagi lepas maghrib Nabi dah iktikaf. Tapi dalam hadis ni juga ada bagi tahu, pernah juga Nabi SAW mulakan iktikaf bila lepas sembahyang subuh. Ni pernah lah mungkin sekali atau 2 kali baginda ada lakukan demikian. Okey. Hadis ni Abu Daud, Tirmizi dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Yaman pun sama kot. Atas sebab Ramadan Yaman. Tengok macam mana masjid-masjid ulama iktikaf kan? Tak, tapi mana dalam masjid lah. Maknanya iktikaf dalam masjid kan? Tingkat atas lah dalam masjid. Maknanya doa iktikaf penuh 10 hari.
sepanjang Ramadan. Ada keluar tak? Keluar. Tapi ada tak yang macam duduk terus dalam masjid 10 hari akhir Ramadan tu? 17 dah start lah. Okay. Mana terus duduk kan? Terus duduk dalam masjid, jadi buat amal lah. Jadi, kebanyakan yang tu. Okay, baik-baik. Sebab di sini sebenarnya ada, kalau dalam mazhab Hanafi punya itikaf 10 hari akhir tu tak boleh keluar langsung. Kalau dia keluar, terbatal itikaf dia. Kecuali kalau keluar untuk qada hajat. Itu ni. Sebab itu bila diorang itikaf dalam masjid, diorang punya makan, minum semua akan dihantar ke dalam masjid. Itu mazhab Hanafi. Jadi untuk nak dapatkan itikaf tu, ialah mazhab Hanafi, itikaf tu 10 hari akhir tu tak boleh keluar. Mazhab Syafi'i ada ringan sikit, boleh keluar. Mazhab Syafi'i dalam bab ni ringan. Tapi kalau kita kembali pada apa yang Nabi buat, ialah memang Nabi tak keluar. Sebab tu kerana tu Hanafi cakap yang tu. Mazhab Hanafi berpendapat macam tu. Tapi mazhab kita ada ringan, maknanya boleh keluar. Tapi bila masuk balik kena niat itikaf. Jadi sebab itu kalau jadi amalan yang afdalnya tu, kalau kita nak tiru sunnah Nabi tu, maknanya bila akhir bulan Ramadan 10 hari akhir tu duduk terus dalam masjid, tak keluar-keluar. Jadi kalau di sana tu yang saya lihat, keluarga dia sama ada masjid tu akan sediakan buka puasa dan makan untuk sahur, sama ada keluarga dia sediakan atau masjid sediakan. Masjid sediakan. Kalau dulu macam di Pakistan dulu, di India dulu, pengarang kitab Fadail Amal iaitu Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Dia alim besar. Jadi anak-anak murid dia ribuan. Anak murid dia mencecah ribuan. Ramailah belajar dengan Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Jadi Maulana Zakaria rahmatullah alaih, beliau punya amalan, bila bulan Ramadan beliau akan itikaf dekat masjid kat Saharanpur. Dekat India lah, kat India. Jadi ada anak murid beliau yang seluruh India akan datang semata-mata nak itikaf dengan beliau. Jadi bila bulan Ramadan masjid beliau tu jadi penuh dengan orang itikaf, mereka akan duduk dalam masjid. Jadi kenapa? Sebab kerana satu lagi, bila ada masa-masa yang tertentu, mereka akan dengar nasihat, ceramah, majlis ilmu daripada ulama sekian-sekian, daripada guru mereka. Jadi belotang tu penuh, sampai masjid jadi penuh, tapi ada tempat-tempat itikaf di belakang, jadi mereka akan dengar nasihat. Biasa Maulana Zakaria akan buat waktu petang. Waktu petang sekejap Maulana Zakaria akan bagi nasihat lah, ceramah lah kepada anak-anak murid beliau. Jadi mereka akan dengar dan mereka akan rebut peluang tersebut untuk dengar nasihat daripada guru. Jadi kemudian bila Maulana Zakaria dah pindah ke Madinah 10 tahun akhir sebelum beliau meninggal dunia, setiap kali bila tiba Ramadan, beliau akan pergi ke India untuk itikaf. Dan waktu tu seluruh anak murid beliau akan datang dan kemudian itikaf dengan beliau di India. Baik. Apa yang saya nak sampaikan maksudnya, mereka akan duduk dalam masjid. Dan Maulana Zakaria beliau memang begitu bersifat tegas. Beliau tekankan bahawa siapa yang itikaf dalam masjid, jangan langsung cakap lara. Maulana kata kalau kamu nak tidur. Tapi yang penting jangan cakap lara. Jadi sama ada antara dua. Kamu buat amal, tapi kalau ni cakap-cakap yang baik. Sama ada kamu baca Quran, kamu zikir dan semua ni. Dan Maulana Zakaria memang tak bagi langsung orang yang itikaf bersama dengan beliau bersembang sama mereka. Sebab tahu kalau bersembang mesti akan membawang. Jadi bila membawang akan jadi cakap benda lara. Sebab maknanya mereka dah itikaf. Jadi seolah macam mana tak nak rosakkan pahala itikaf tu. Jadi kerana tu beliau bila bagi ceramah apa nasihat kepada anak murid beliau menggalakkan supaya mereka kurangkan seboleh mungkin cakap. Bahkan Maulana kata kalau kamu tak ada benda nak cakap, baca Quran pun tak nak, zikir nak, baik kau tidur daripada kau pergi bersembang. Ini nak bagi tahu begitu mengambil berat untuk itikaf itu diisi dengan amal, bukan pergi ni melakukan perkara sia-sia. Tapi zaman kita ini, apalah kita nak buat lagi, macam mana kita semua terderang fitnah handphone. Kalau tak bercakap pun kita tengok handphone. Jadi tengok handphone, tengok tak apa-apa lah kan apa yang ada dalam handphone tu. Bahkan juga kalau kita tak mengumpat pun, kita akan tengok mengumpat, ataupun kita akan baca umpatan dalam handphone. Jadi kerana itu elakkan perkara tersebut. Okay, baik, sambung. Okey, hadis last lah. Kita baca hadis last. Kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yastawdi'al jaish qala astawdi'u Allah dinakum wa amanatakum wa khatima amalikum. Rawahu Abu Daud wal Hakim an Abdullah ibn Yazid al-Khatmi radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Yazid al-Khatmi
radhiyallahu taala anhu. Baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak yastaudi al-jaish, apabila baginda hendak ucapkan selamat tinggal. Yastaudi' ni maksudnya ucap selamat tinggal lah. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam hendak ucapkan selamat tinggal kepada al-jaish, kepada pasukan tentera, qala, baginda akan berkata, astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khatima amalikum. Astaudi'ullah, macam mana nak terjemah? Aku serahkan atau aku titipkan. Astaudi'ullah ni maksudnya aku titipkan Allah. Seolah macam kita kata aku serahkan Allah Ta'ala. Astaudi'ullah, aku serahkan Allah Ta'ala untuk jaga dinakum. Aku serahkan Allah Ta'ala untuk jaga dinakum, agama kamu, wa amanatakum, dan amanah kamu, kemudian wa khawatim amalikum, dan pengakhiran amal kamu, Ini ialah antara doa Nabi SAW bila baginda nak berpisah. Sebab itu tuan-tuan, ini amalan ni, kalau contoh kata kita nak hantar orang pergi bermusafir, maka ini antara doa yang sunat dibaca. Ini antara doa ni. Orang yang belajar dan ambil berat sunnah Nabi, maka dia akan baca lah. Kan? Ini antara doa bila nak hantar orang pergi musafir, maka ini doa dia. Jadi Nabi SAW bila baginda nak ucapkan selamat tinggal kepada mana-mana musafir, pasukan tentera yang nak berangkat, baginda akan baca astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatim amalikum. Itu doa yang Nabi baca. Jadi kadang-kadang kita hantar jemaah pergi umrah, sunat baca ni. Kadang kita hantar jemaah nak pergi haji, sunat baca ni. Kadang kita hantar anak kita pergi airport, nak pergi belajar, pun sunat baca ni. Astaudi'ullah. Bahkan juga kadang-kadang ada orang hantar jemaah nak pergi keluar berdakwah ke, pun sunat baca ni. Bahkan itu lebih dekat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda hantar jemaah nak pergi berjihad, baginda baca doa astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khatim amalikum. Jadi bila nak hantar orang pergi bermusafir, maka disunatkan untuk baca doa ni. Apa terjemahan dia? Aku serahkan kepada Allah. Astaudi'ullah ni, astaudi' ni asal makna dipanggil wadi'ah. Kita bila kadang-kadang ada orang, dia ada barang, maka dia serahkan barang tu, titip barang tu untuk orang jaga. Maka barang tu dipanggil wadi'ah, barang wadi'ah. Dan kalau belajar fiqh adalah hukum dia. Jadi astaudi'ullah ni seolah kita minta pada Allah, kita titipkan pada Allah supaya Allah Ta'ala jaga orang yang nak pergi berjalan tu, supaya Allah jaga agama dia. Jangan agama dia rosak. Lagi apa lagi? Dan juga supaya Allah Ta'ala jaga amanah dia. Maksudnya amanah dia, apa barang yang ada kat dia, apa barang yang orang amanah kat dia. Dan apa lagi? Allah jaga kesudahan amal dia. Mana supaya Allah jaga iman dia, amal dia. Jadi kalau kita nak hantar orang, jangan lupa ni doa ni hafal, baca doa ni. Kan kadang kita selalu kan, orang Melayu ambil berat. Kan kadang orang nak pergi umrah hantar, orang pergi haji hantar. Kadang kita ada anak nak pergi belajar, kita hantar. Apa lagi? Yelah macam-macam lah. Kadang orang nak pergi dengan tujuan yang baik, kita hantar. Maka bila kita hantar, inilah bacaannya. Astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ni ialah zaman ni tuan-tuan, kadang-kadang orang tak ambil berat sunnah Nabi. Jadi kadang-kadang apa doa yang Nabi ajar, kadang kita tak tahu. Satu kerana tak belajar, dan juga kadang kalau dah belajar pun, kadang kita hafal pun tak ingat. Tak ingat nak baca. Kan itulah. Saya tengok pengalamannya, kalau kita tengok, tapi semoga kalau dapat dikekalkan dan tambahkan, baguslah. Orang kita ni doa yang ambil berat selalu baca ni doa makannya. Itu je. Kan? Baca doa makan. Tapi lepas makan tak tahulah baca ke tak, Allah alam. Mungkin baca kot, Allah alam. Mudah-mudahan baca jugalah.
Kan kadang lepas makan tak baca doa dah. Tapi sebelum makan baca doa. Baguslah tu. Kekal kan. Tapi kalau boleh doa-doa yang lain juga amal. Kan nak masuk masjid, keluar masjid, masuk tandas, keluar tandas tu, nak tidur. Kan nak tidur tu banyak bacaan doa dia nak tidur. Lepas bangun tidur. Ni macam ni Tony kan hantar jemaah nak musafir. Semua tak ada doa-doa dia. Jadi ambil berat untuk dibaca doa tu, kerana bila kita baca doa ni dia akan satu sudut, iaitu kita akan amalkan sunnah Nabi secara automatiknya. Automatik kita amal sunnah Nabi. Yang kedua juga dalam doa-doa ni pastilah adanya keberkatan, rahmat. Kan? Macam ni kan. Kita boleh doa, ya Allah, jaga orang ni, jaga dia sekian-sekian. InsyaAllah orang tu yang kita tinggalkan tu juga terpelihara. Kan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Cukup. Khawatim amal tu maknanya penutup amal kamu. Kesudahan amal kamu. Maksudnya seolah kita kata kalaulah contoh kata orang tu Allah ambil dia mati. Maknanya penghujung amal dia ialah amal baik. Semoga Allah jaga amal dia sampai kesudahan amal dia tu Allah jaga amal dia. Maknanya jangan sampai dia mati tercabut iman macam itulah. Okay, baik, wallahualam. Menarik ini kitab Syama'il ni, memang dia banyak hadis-hadis yang kita tak biasa jumpa. Yalah, kalau orang dah biasa belajar kitab hadis besar, jumpalah hadis ni. Tapi maknanya mungkin kalau untuk orang yang mungkin tak biasa dengan hadis, mana kitab ni banyak hadis-hadis yang pasal Syama'il kita dapat ambil tahu. Ustaz, yang macam air Zam-Zam ni. Dan sekarang kan dia tidak dibenarkan untuk dibawa balik kan, jumlah yang lebih banyak. Sebenarnya apa yang berlaku di sebalik apa tu lah, larangan tu? Adakah itu sebagai tanda keberkatan tu Allah terangkan? Tak tahulah, wallahualam. Gila, kita tak tahu. Dia bila berlaku musibah, kalau kita tengok bila berlaku musibah Covid ni kan, yalah, Covid ni pun ujian Allah Ta'ala. Tapi kita nampak segala perkara yang berkaitan dengan urusan agama, Zam-Zam tu kecil lagi, tapi ada lagi urusan agama yang lebih besar pun dienteng-entengkan, direndahkan ataupun dipermainkan. Maka apa lagi urusan yang lebih besar kan. Zam-Zam tu kalau kita pandang masih kecil lagi lah, tapi betapa banyak urusan yang lebih besar lagi pun lagi dikecilkan. Sampai dulu haji pun diberhentikan, tak bagi buat haji kan. Negara kita pun banyak urusan agama yang kita senang ceritanya memang diambil, dipandang rendah dan dienteng-entengkan. Maka apalah lagi setakat nak cerita Zam-Zam kan. Jadi mungkin antara tanda akhir zaman kan, maknanya kita diuji oleh Allah Ta'ala. Maknanya makin hari urusan ibadat jadi susah. Dan memang ada dalam hadis pun kan, al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Nabi bagi tahu kan, Nabi kata nanti, maksudnya sampai tahap nanti beribadat pada zaman susah, zaman huru-hara, Nabi kata ialah ganjaran dia sama macam orang yang berhijrah kepada aku. Kepada aku maknanya kepada Nabi. Masa zaman dulu sahabat masuk Islam, takut kena bunuh keluarga, diorang tinggalkan kampung halaman, duduk dengan Nabi kat Madinah. Ganjaran itu ganjaran yang begitu besar, pastilah syurga, dan ganjaran yang begitu besar dalam syurga. Jadi sebab itu adalah hadis bagi tahu bahawa Nabi kata nanti sampai tahap nanti beribadat pada zaman huru-hara, susah zaman tu. Sampai nak ibadat pun takut. Nabi kata tak, waktu tu kalau kau buat ibadat sama macam berhijrah pada aku. Allah Maha tahu zaman tu bila. Zaman tu bila kita tak tahulah bila. Tapi macam nampak dia punya, orang kata apa, dia kata hin-hin dia tu dah ada. Dia punya bunga-bunga dia tu dah ada. Mana kadang kita nak beribadat begitu sukar. Dan sekarang ni urusan lain semua mudah, tapi urusan ibadat jadi sukar. Kan, jadi Allah Maha tahu, tapi kita takutlah semoga benda tu jangan berlaku lah. Mudah-mudahan adalah lagi kelonggaran macam biasa balik akan datang ni. Tapi takut benda tu makin teruk. Tapi tak tahulah apa yang keadaan, apa yang akan datang, Allah Maha tahu. Kita pun tak tahu. Kita doa supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan. Dia bab Zam-Zam ni masih lagi tak besar mana. Yang kita lagi risau tu contoh macam amalan umrah kan, haji, apa lagi, ni bab saf, bab masjid, bab sembahyang Jumaat, bab sembahyang jemaah kan. Ni contoh kata itikaf dalam masjid pun tak boleh kan. Hari tu kadang-kadang duduk dalam masjid lepas sembahyang, habis sembahyang terus kena balik kan. Duduk dalam masjid tak boleh, bermalam dalam masjid tak boleh
Kan? Tapi tempat lain semua boleh. Masjid tak boleh. Macam mana? Semua tempat lah lain-lain boleh, tapi masjid tak boleh kan. Dan masjid paling limit dia punya masa. Jadi wallahualam kita doalah kepada orang-orang yang kita doa kepada Allah Taala, orang-orang yang bertanggungjawab ni supaya hati mereka itu dimudahkan, diilhamkan oleh Allah untuk mereka mudahkan urusan agama ni. Mereka pegang perkara tersebut. Baik, wallahualam. Okay lah.